kamera, cikgu nak tengok sikit. Alia dia ada 2 jenis Alia kat sini. Ada Alia Qaisara, ada Alia Christina. Ada Alia je. Kan cikgu panggil Alia dah siap ke belum? 3 Alia menyahut. Kadang-kadang cikgu panggil Akif. Akif ada 2 kat sini. AKIF, AKIEF. Ada nama yang lebih kurang sama. Jadi kadang-kadang cikgu nak tengok sikit. Oh, muka dia macam ni. Oh, macam ni. Dia dah ready ke belum? Okey, jadi cikgu nak mengajar dah. Sebab kelas kita ni 2 jam ni tak lama pun. Kamu kena set macam tu. Dan kamu bukannya bercakap pun, cikgu yang bercakap. Kamu just tengok, fahamkan, salin. Tengok, salin, faham. Tengok, faham, salin. Ikut kamulah. Asalkan kamu tengok dan salin. Faham tak faham? Kamu kena cuba buat soalan yang cikgu bagi. Okey, jadi kita dah nak teruskan dah kepada kelas kita. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita dah nak proceed dah kepada kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu akan bagi tahu satu benda lah. Kamu kan pernah tak dengar yang kaya makin kaya? Pernah tak? Pernah dengar ayat tu? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pernah tak dengar ayat tu? Pernah. Okey, jadi cikgu nak huraikan ayat tu hari ni. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Cikgu just highlight yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Okey, jadi dekat sini, yang kaya makin kaya adalah sebab bab 3 tu. Kamu tengok nama tajuk bab 3 ni. Bab 3 ni, tajuk dia adalah tentang simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Apa tu? Kita akan belajar lepas ni. Kenapa yang miskin makin miskin? Antara sebab cikgu tak bagi tahu semualah. Kadang-kadang kita dah usaha. Tapi mostly kawan-kawan cikgu apabila termasuk cikgu, bila kita dah habis belajar, kita pegang duit yang banyak. Bukan orang miskin ni, cikgu cakap pengurusan duit, cara kita menguruskan duit tu. Jadi bila dia salah cara menguruskan duit, sebab itulah berlakunya duit dia banyak, makin sikit, makin sikit, makin sikit. Itu maksud makin miskin, makin miskin. Kalau makin kaya, duit dia banyak, tak kisahlah. Kalau dia rasa RM10 tu banyak, okey, fine, banyak. Tapi dekat sini, daripada RM10, dia boleh kembangkan jadi RM100. Dia boleh kembangkan jadi RM1000. Jadi itulah maksud yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dia ada RM1000, jadi RM100, jadi RM10, jadi RM1. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada bab 3. Dah ready Okey, cikgu nak pergi kepada bab 3 ni. Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh? Boleh. Okey. Jadi untuk bab 3, cikgu akan lebih kepada penerangan. Dan penerangan yang cikgu ajar ni, dia complete. Dia berkait dengan apa yang ada dekat dunia ni sekarang. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh nampak dah skrin cikgu? Okey, bagus. Okey, jadi apa yang... Okey, mantap. Okey, jadi cikgu pun ada nota cikgu Cikgu bab ni memang cikgu kena bawa nota. Kalau cikgu tak sedia nota, cikgu pun jadi jam. Okey, jadi kita akan pergi kepada bab 3. Bab 3 adalah... Mak, cikgu dengar suara cikgu balik. Okey, bab 3 adalah tentang pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan. Kejap cikgu mute. Cikgu mute. Cikgu macam dengar suara cikgu. Okey, jadi pengurusan kewangan adalah bab yang menceritakan macam mana kita nak uruskan duit. Jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu
cara nak uruskan duit. Cikgu pun tak power sebenarnya. Cikgu tak adalah jutawan pun nak cerita pasal cara nak uruskan duit. Tapi mungkinlah dengan ilmu yang cikgu bagi hari ni, kamu boleh dapat, kamu makin kaya kan, boleh bagi duit sikit kat cikgu. Okey, jadi dekat sini cara nak uruskan duit yang hari ni cikgu nak ajar melalui simpanan. Simpanan. Apa tu simpanan? Simpanan tu adalah duit yang kita tak guna-guna. Senang cerita adalah duit yang kita tak pakai. Duit kita tak pakai. Contoh, kamu ada RM10. Okey, hari ni nak belanja RM5 je. Kamu keluarkan RM5, RM5 lagi kamu simpan dalam poket. Jadi simpanan tu adalah duit yang kita tak pakai. Jadi dekat sini, kita tengah membincangkan tentang duit yang kita bubuh dalam poket tu. Okey. Jadi dekat sini cikgu pergi pula simpanan dia ada dua cara. Satu cara tradisional. Satu cara tradisional. Tradisional ni adalah kamu simpan kat mana? Kamu simpan dekat bawah bantal, kamu simpan dekat tabung apa? Tabung biskut, kamu simpan dekat dalam bulung. Itu cara tradisional. Yang mana cara tradisional ni, kalau kamu simpan RM10, esok ke lusa ke sampai kamu ada cucu, kamu tak buka tabung tu, dalam tabung tu RM10 juga. Jelaskan semua untuk cara tradisional, boleh faham? Jelas. Okey. Jadi sekarang dekat sekarang moden, kita dah zaman moden. Kita dah zaman moden. Jadi simpan duit cara orang zaman moden. Apa? Dekat sini kita akan simpan ke dalam bank. Kat sini kita simpan dalam tabung. Tabung ni maksudnya bawah bantal. Cikgu cakap bawah bantal lah. Okey. Jadi apa beza tradisional dengan moden? Tradisional, kamu simpan RM10 pada 2010. 2010, kamu simpan duit tu RM10, kamu buka tabung. Masa dekat tabung tu 2024. Kamu buka tahun depan, powernya RM10. Okey, jadi dekat sini kamu telah simpan RM10 dalam tabung tu selama 14 tahun. Jadi bila kamu buka tabung tu, kamu rasa RM10 tu jadi RM100 ke? Cikgu nak tanya kamu. Jadi RM10 tu jadi RM100 ke? Tak. Dia tak jadi RM100. Dia akan jadi RM10 juga. Tapi kamu kena faham, nilai RM10 pada 2010 berbeza dengan nilai RM10 pada 2024. Masa RM10 2010 kamu boleh beli 10 barang. Tapi masa 2024 RM10 kamu nak top up ML pun payah. Jadi nilai dia berbeza. Jadi janganlah kamu ingat kalau kamu simpan dalam tabung kamu, walaupun kamu ada RM5,000, kamu kaya. Sebab nilai dia berbeza. Kenapa nilai dia berbeza? Sebab duit tu dah dimakan oleh inflasi. Jadi kalau kamu nak tahu kenapa harga barang meningkat, harga barang meningkat adalah sebab utama dia. Kalau kamu tengok keadaan sekarang, keadaan sekarang, duit ni, harga beras ni, harga tu, harga ni meningkat. Kenapa? Inilah sebab dia. Pencuri yang terbesar di dunia ni adalah inflasi. Tapi cikgu tak pergi kepada inflasi. Sekarang ni bukan masa untuk cikgu terang apa tu inflasi. Cumanya cikgu nak bagi tahu yang simpanan kamu simpan, kalau dalam tabung kamu ada RM5,000, kamu jangan ingat, aku ada RM5,000 lagi. RM5,000 tu nilai dia dah berbeza. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Yes. Boleh. Okey. Jadi dalam bank, cikgu pergi kepada moden pula. Dalam bank,
kamu punya duit, kamu simpan pada 2010, RM RM10, pergi kepada 2024, cikgu akan cakap kamu boleh ada RM100. Kenapa 2010 kamu ada RM10? Tapi 2024 kamu tak kacau pun duit tu, kamu tak tengok pun duit tu ada berapa, kamu tak sentuh pun duit tu. Entah-entah kamu tak tahu pun kamu ada RM10 dalam duit tu, dalam bank tu. Tiba-tiba time 2024, kamu nak pergi, nak tiba-tiba nak buka akaun bank ni, nak tengoklah ada apa. Ada RM100. Kenapa ada RM100? Tengok, ada RM100 dekat sini, duit kamu telah digunakan oleh bank dan bank buat pelaburan. Keuntungan pelaburan akan diedarkan kepada orang yang simpan duit dalam bank tu. Itu maksudnya zaman moden. Jadi dekat sini, nilai duit kamu dah berbeza. Maksudnya dekat sini, kamu dah berlaku pertambahan. Sebab itulah orang cakap, orang yang simpan duit RM10,000 dekat dalam bank dengan orang yang simpan duit RM10,000 dekat luar bank, kamu akan dapat nilai yang berbeza. Orang yang RM10,000 dia simpan dekat luar bank, dia simpan dekat luar yang macam infrastruktur bank, macam dia tabung ke, dia selit bawah katil dia RM10,000. RM10,000 tu akan sama je nilai dia. Tapi bila dia pergi dekat bank, dia simpan RM10,000, RM10,000 tu akan bertambah. Okey, cikgu akan tunjuk keadaan yang berlaku sekarang ni. Contoh, kita akan pergi kepada ASB. Cikgu akan pergi kepada ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Kan orang, ataupun kita pergi kepada tabung haji. Ada orang, kamu pernah dengar tak bila ada berita pasal dividen tabung haji pada tahun ini adalah dia bagi tahu 5% ke 3% ke. Pernah dengar tak berita tu? Cikgu nak tanya kamu, pernah dengar tak berita tu? Benar. Ke tak pernah dengar pun? Alamak, tak pernah dengar ke? Okey, nanti kamu boleh Google. Kamu Google, tak apa, cikgu akan Google kan. Cikgu akan Google kan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi kepada dividen. Dividen tabung haji. Jadi dividen tabung haji masing-masing boleh tengok kat depan. Tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit, tengah tengok ke? Ya. Okey. Jadi dividen tabung haji dekat sini hari ni kita bercakap pasal duit, kita bercakap pasal duit. Okey, dividen tabung haji dekat sini, kita pergi dekat sini Okey, inilah dividen tabung haji. Dividen tabung haji. Dividen tu apa? Itu nantilah cikgu ajar. Dividen ni keuntungan bagi pelaburan yang dibuat oleh tabung haji. Dan kalaulah contoh masa tu atuk kita simpan RM10,000 dalam bank. Dalam bank. Dividen ni dia dapat dalam keadaan setahun. Dalam keadaan setahun. Dia simpan RM10,000, dia simpan je, dia tak kacau. Dia simpan pada 1994. 1994 dia berlaku penambahan sebanyak dividen 9.5%. Kita cakap dulu-dululah 9.5%. Maksudnya masa 1995 dividen tu kita cakap 95%. Maksudnya 10,000 darab dengan 9.5 per 100, kita tekan kalkulator 10,000 darab 9.5 per 100, kita akan dapat 950. Ni dividen dia. Maksudnya duit atuk kita pada tahun tu adalah pada tahun 1995 adalah RM10,000 tambah dengan 950. Dia meningkat sebanyak RM950. Ini maksud dividen. Sebab itulah kalau kamu tengok keadaan sekarang ni, orang tengah tunggu berapa dividen ASB tahun ni, berapa dividen tabung haji tahun ni. Inilah antara sebab yang kaya makin kaya.
Yang kaya boleh simpan dalam tabung haji ke, dalam ASB ke, 100,000. Kalaulah atuk kita masa 1994, dia simpan dalam tabung haji 10,000, dia naik 1995, dia naik 950. Jadi kalau dia teruskan kepada kat depan 1996, berapa simpanan dia? Dia akan keep bertambah, keep bertambah. Itulah maksud cikgu yang kaya makin kaya. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi sebab itulah kita kena bijak dalam menyimpan. Kita kena bijak dalam menyimpan. Ada banyak instrumen. Bukan tabung haji saja. Bukan ASB saja. ASPN boleh. AHB boleh. Banyak. Kamu je kena tengok kamu nak simpan kat mana. Semua orang Cina, semua orang, kebanyakan orang Cina dah ada banyak dah. Kita je. Kita tak cakap kaum lah. Kita cakap kita. Kita ni nak mula bila? Itulah maksud cikgu. Pengurusan kewangan. Okey, habis. Maksudnya simpanan dekat sini adalah kamu simpan je, tak payah buat apa-apa, tapi duit tu bertambah. Habis dekat situ. Okey, jadi kita akan pergi kepada modul kita. Masing-masing boleh buka modul kita masing-masing. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan amanah saham, saham, hartanah tu nanti cikgu ajar. Jadi ni akaun simpanan tetap, akaun semasa. Akaun ni tu yang cikgu cakap kita simpan dalam bank. Bila kita simpan dalam bank, setiap tu ada perbezaan dia. Jadi berapa dia naik? Bergantung kepada jenis faedah yang kamu pilih. Okey, yang pertama masing-masing boleh pergi dekat belah bawah. Siapa yang dah tengok Siapa yang dah tengok dekat bawah? Faedah mudah. Okey, daripada bank, kamu boleh pilih dua jenis faedah. Maksudnya kamu pilihlah bank mana-mana pun, kamu cakap saya nak simpan menggunakan faedah mudah. Faedah mudah. Okey, faedah mudah ada peratusan keuntungan je. Lagi satu, kita pergi kepada faedah compound. Apa maksud faedah mudah? Apa maksud faedah mudah ni? Apa maksud faedah mudah? Apa maksud faedah compound? Jadi yang pertama sekali kita pergi kepada faedah mudah. Kita nak tengok duit yang kita simpan naik berapa banyak. Okey. Jadi kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Cikgu terus proceed tau. Okey, faedah mudah dekat sini. Kita ada satu formula. Formula ni kamu akan pakai bukan sahaja di form 3, tapi kamu akan pakai sampai di form 5. Jadi modul yang cikgu bagi, simpan elok-elok. I sama dengan PRT. I tu apa? I ni adalah interest. Kod ada yang tanya, faedah tu apa? Faedah ni dalam bahasa Inggeris dia, kita cakap interest. Mudah tu simple lah. Interest. Sekarang kita nak cari interest menggunakan faedah mudah. Faedah mudah, I ni interest. P ni apa? P ni principal. R ni adalah rate. T ni adalah tempoh. Nanti cikgu akan terang. Okey, jadi kita ambil satu contoh. Masing-masing boleh tengok kepada contoh nombor 2. Kita akan bercakap tentang Encik Syam. Kita akan bercakap tentang Encik Syam. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Apa prinsipal, apa R tu, apa T tu, apa I tu, cikgu tunjuk kat depan. Okey. Dengar tengok ke? Nak dengar suara sikit? Dengar tengok ke? Tengok ada. Ya. Encik Syam, dia simpan dalam bank perpaduan, dia simpan dalam bank perpaduan sebanyak RM12,000. Jadi kamu kena faham, bila kamu simpan duit dalam bank, jangan terkejut pula duit tu bertambah. Jadi kamu ingat, kenapa duit aku simpan 500 je, tiba-tiba ada jadi 600. Tak nak 100 lagi, nak 500 je. Pelik tu jadi macam tu. Okey. Jadi Encik Syam ni dia simpan 12,000 dalam bank perpaduan.
Jadi berapa banyak dia simpan, dekat situlah kita panggil dia prinsipal. Salin tahu semua ni, prinsipal. Jadi prinsipal dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris pun prinsipal. Prinsipal adalah berapa banyak dia punya simpan. Jadi dekat sini cikgu panggil prinsipal adalah simpanan. Okey, habis kat situ. Yang kemudian, dengan kadar faedah 4% setahun. Jadi kadar faedah adalah R. R tu kalau dalam bahasa Melayu kita panggil kadar faedah dia. Kadar faedah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil interest rate. Interest rate. Jadi interest rate kita dekat sini adalah 400 per annum. Annum tu dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia setahun. Maksudnya apa? Maksudnya Encik Syam akan dapat peningkatan sebanyak 400 setiap tahun. 4% setiap tahun. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kadar faedah setiap bank berbeza. Kalau kamu pergi bank Islam, dia lain. Kalau kamu pergi Maybank, kadar faedah dia lain. Kalau kamu pergi Hong Leong Bank, kadar faedah dia lain. CIMB lain. Semua lain. Tak ada yang sama. Jadi sebab itulah orang yang bijak pilih bank yang sesuai, dia akan dapat kadar yang lagi tinggi. Bila kadar yang lagi tinggi, pulangan yang dia dapat daripada simpanan dia akan lagi tinggi. Jelas ke kat situ semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi T. T dekat sini adalah tahun ataupun time. Time sorry. T ni dekat sini adalah time. Ataupun masa lah dalam bahasa Melayu. Jadi dekat sini dia mesti dalam tahun. Sebab apa? Sebab rate akan dapat dalam keadaan tahun. Contoh, kita pergi ke SB. SB, dividen dia akan keluar setiap tahun. Kita tak dapat setiap bulan, setiap tahun. Kamu boleh tengok rate kan? Kalau kamu tak apalah, kamu tak nak tengok pun, mungkin kamu tak tahu pun. Jadi SB ke tabung haji ke dia akan keluar. 2010, berapa dividen dia? Berapa rate dia? Silap, berapa? Dia nak cakap setiap tahun. Bukannya setiap hari. Kalau setiap hari habis bankrupt bank tu. Dia akan keluar setiap tahun. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di depan. Okey, cikgu dah tunjuk prinsipal. Prinsipal dia adalah 12. Jadi cikgu letak P adalah RM12,000. P itu adalah RM12,000. Kemudian R. R tu adalah faedah. R dia adalah 4%. T itu adalah tahun. T itu adalah tahun. Dan akhir sekali I. I itu apa? I itu adalah interest yang dia dapat. Ataupun dia punya untung lah. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey. Jadi dekat sini soalan A. Kalau dia simpan selama 2 tahun. Maksudnya apa yang berubah dekat sini? T dia sama dengan 2 tahun. Ingat, T itu mesti dalam keadaan tahun. T itu mesti dia dalam keadaan tahun. T itu kita tak pakai bulan. Kalau dibagi bulan, kamu kena convert kepada tahun juga. Okey, jadi tengok. Kita pakai I sama dengan PRT. Jadi, I itu yang kita nak kira sekarang. Prinsipal, berapa banyak dia simpan? RM 12,000. Masukkan 12,000. R tu 4%. Jadi, kalau kita nak masukkan 4%, kamu boleh masukkan dalam keadaan pecahan ataupun desimal. Kena tukarkan dia. Tak bolehlah peratus, unit peratus dalam calculation. Jadi dekat sini cikgu pakai desimal. 0.04. Okey, T kita sekarang adalah 2 tahun. Masukkan 2. Jadi sekarang cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? Cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? 960. Okey, kita dapat berapa? Dapat berapa? 960. 960. Maksudnya, kalau Encik Syam, dia simpan 12,000 dalam bank,
dia biar selama 2 tahun, dia tak sentuh pun 12,000 tu, dia dapat RM960. Jadi, duit Encik Syam selepas 2 tahun adalah RM12,000 tambah RM960. Jadi, selepas 2 tahun, duit Encik Syam adalah RM12,960. Dia simpan je. Dia tak kerja apa-apa pun. Dia just simpan. Dia nak guna untuk emergency saving dia. Kalau apa-apa jadi kat keluarga dia, dia tak kacau pun duit tu. Selama 2 tahun dia tak kacau. Jadi lepas 2 tahun dia tengok duit dia, oh, duit aku dah meningkat sebanyak RM960. Jelas ke semua apa yang cikgu cuba sampaikan? Boleh faham? Boleh. Sempat salin ke? Sempat salin ke ni? Sempat. Okey, bagus. Jadi itulah. Cuba kamu bayang. Kalaulah seorang tu dia ada 100,000. Dia simpan dekat duit. Dia cari bank yang betul. Dia simpan je. Dia letak je. Dia tak payah kerja dah. 100,000. Kalaulah Encik Syam ni dia simpan 12,000 dah naik 960. Kalau orang tu simpan 100,000. Itulah apa yang cikgu maksudkan. Bila kita bijak menyimpan, yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin tu maksudnya apa? Maksudnya 12,000 dia simpan dekat bawah almari dia. Selepas 2 tahun, dia punya duit 12,000. Tapi nilai dia tak sama dah. Yang miskin makin miskin. Alright tak alright? Boleh faham penjelasan ke? Boleh. Okey. Dia panjang sikit. Dia panjang sikit. Okey. Jadi, dengan menggunakan soalan yang sama, kita pergi kepada Encik Syam. Kita pergi kepada Encik Syam. Soalan nombor 2. Lepas tu, siapa yang dah print, boleh print. Boleh tengok. Okey, kita pergi kepada soalan B dan soalan C. Okey, jadi cuba kamu buat soalan B dan soalan C. Soalan B, kalau dia simpan 4 tahun, berapa duit dia setelah 4 tahun? Jadi dekat sini, formula dia adalah I sama dengan PRT. I itu adalah interest. Berapa yang dia dapat selama 2 tahun tadi yang cikgu tunjuk. R itu apa? Rate. T itu tahun. Okey, cuba selesaikan soalan B dan soalan C. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Waalaikumsalam. Maaf, cikgu tengah terang tadi. Okey, cuba selesaikan. Jadi, cikgu minta maaf ada yang minta link tadi. Cikgu baru baca. Jadi kan, sebab itulah orang kaya makin kaya kan. Sebab dia simpan di tempat yang betul. Jadi, bila kita dah tahu benda ni, sepatutnya kita dah mula kaji dah. Cikgu lambat. Cikgu habis sahaja degree. Kamu kena faham. Orang Malaysia ni kebanyakannya bila kita dah habis degree, kita hutang PTPTN. Cikgu alhamdulillah lah, cikgu tak ada. Cikgu beasiswa. Tapi majoriti hutang PTPTN, jadi dekat situ ada kawan ada sampai 32,000. Keluar degree hutang 32,000. Jadi banyak sangat
pengurusan kewangan ni kita kena belajar elok-elok. Jadi antaranya yang cikgu tunjuk sekarang dekat depan, kebetulan kamu belajar kan. Kat sini kamu belajar cara mendapatkan faedah mudah. Maksudnya kamu dah tahu dah. Kamu boleh pergi kat bank, kamu tanya, saya nak tahulah macam mana faedah mudah dekat sini. Nanti bank akan bagi tahu berapa rate dia. Nak simpan kat mana semua. Ada soalan nak tanya cikgu? Cara. Okey. Naziha dapat buat ke tu Naziha? Buka kamera. Cikgu nak tengok sikit. Dani dapat buat ke tu Dani? Dah buat hantar kat cikgu Dapat. Okey. Dia bukan simpan kat bank je tau. Jangan salah faham tu. Dia banyak benda tempat boleh simpan. Kalau kamu jumpa yang terbaik itu, maksudnya pilihlah tu. Dan cikgu highlight satu benda, kok kamu akan cakap macam tu je. Yang terbaik takkan kekal yang terbaik. Kenapa bank ni ada banyak? Cikgu nak tanya apa? Dini. Kenapa bank ni ada banyak Dini? Kenapa tak satu je bank? Nanti dia punya kadar faedah tu berubah. Okey. Bank ni dia umpama bisnes. Bank bukan tabung, bank bisnes. Jadi saingan antara bank Islam, saingan antara bank tu ada. Persaingan antara bank tu ada. Dia macam orang berniaga. Orang berniaga hari ni aku jual paling banyak. Esok dia yang jual paling banyak. Itu maksudnya dia berubah ikut tahun. Jadi kamu jangan ingat bank tu buat khidmat masyarakat. Tak, bank tu berniaga. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita akan buat soalan 2B. Okey, jadi masing-masing yang kurang jelas ataupun ada masalah boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan soalan 2B. Okey, soalan 2B dekat sini adalah Encik Syam dia menyimpan sebanyak 12,000. Maksudnya P dia, prinsipal dia adalah RM 12,000. Okey, kadar faedah dia, R dia 0.04. Cikgu tukarkan 4% menjadi 0.04. Dan T dia sekarang adalah 4 tahun. Jadi dekat sini masukkan sahaja dalam formula I sama dengan PRT. P kita 12,000 darab dengan R kita 0.04. T kita 4. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator, kita dapat RM1,920. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah selepas 4 tahun dia simpan, dia akan dapat extra cash dalam bank dia, dalam simpanan dia 1,920 tanpa dia perlu berusaha. Jadi Encik Syam selepas 4 tahun adalah 12,000 tambah RM1,920. Duit Encik Syam selepas 4 tahun adalah 12,000 tambah 1,920. Duit Encik Syam adalah meningkat sebanyak RM13,020. Mungkin ada yang baru terbuka, ada yang baru tahu. Jadi inilah bab inilah yang kamu nak tahu. Okey, kita pergi pula kepada 6 tahun. P kita 12,000, P kita sama, T kita sama, R kita sama. Maksudnya dekat sini, ini nilai-nilai yang kamu kena ada lah. Okey, jadi dekat sini cikgu copy saja. Okey, jadi kita masukkan. Cumanya beza dia dekat sini, T dia 6 tahun. Ada yang tanya cikgu, ada beza ke? Kenapa cikgu tunjuk soalan B dengan C? Ada beza ke kalau kita simpan 4 tahun dengan 6 tahun? Ada. Sekarang ni, masing-masing. Alamak, cikgu dengar lagu. Okey. I sama dengan PRT.
P kita 12,000. TR kita 0.04. Akhir sekali T kita adalah 6 tahun. Jadi kita buat dekat sini, kita akan dapat RM RM2,880. Maksudnya, kalau dia simpan 4 tahun, dia dapat 1,920. Kalau dalam bank tu, dia biar je, dia akan dapat 2,880. Maksudnya, duit Encik Syam lepas 6 tahun adalah 12,000 tambah 2,880. Kita akan dapat, cikgu tambahkan, 2,880. Dia akan dapat RM RM14,880. Nampak? Dia simpan je. Dia tak buat apa pun. Ini kalau Encik Syam simpan 12,000. Cuba bayang ada kawan ayah kita jutawan. Dia simpan dalam bank 1 juta. Berapa dia dapat setahun? Yang kaya makin kaya. Alright tak semua? Okey ke semua? Okey. Okey lah. Pernah tahu, pernah belajar tak sebelum ni? Pernah tahu tak sebelum ni pasal benda ni? Tak. Tak. Okey. Jadi cikgu akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Masih lagi soalan yang sama. Kita jawab soalan Puan Liza pula. Kita jawab soalan Puan Liza pula. Sebab yang tadi yang kita buat, dia suruh kita cari I je. Saja cikgu tunjuk dekat sini. Saja cikgu tunjuk dekat sini. Sekarang kita pergi kepada soalan Puan Liza. Okey, jadi masing-masing daripada contoh yang cikgu tunjuk tadi, cuba selesaikan soalan Puan Liza. Cuba buat soalan A. Cikgu tak tunjuk contoh pun. Contoh dia sama sahaja macam tadi. Kita senaraikan apa P dia, kita senaraikan apa R dia, kita senaraikan apa T dia. Kita pakai formula I sama dengan PRT. Kemudian kita dapat jumlah duit dia. Jadi dekat sini, bila kita dah dapat jumlah duit dia, jadi kita tambahkan berapa banyak dia simpan dengan kadar faedah yang kita dapat. Boleh ke masing-masing buat soalan A? Boleh. Okey. Boleh. Cuba buat soalan A. Boleh. Okey. Kalau ada masalah boleh WhatsApp cikgu boleh WhatsApp cikgu Kalau nak tanya apa-apa boleh tanyalah, tanya terus pun lagi okey. Jangan malu-malu. Betul. Hantar dekat cikgu ya semua, hantar kat cikgu. Cikgu baca je. Cara cikgu sama. Iya, sama. Okey, sama-sama. Cara cikgu sama je dalam buku. Cikgu memang bukan cara cikgu ni tau. Ni cara buku teks. Cikgu ajar kamu ikut buku teks. Jadi jangan risau. Buat. Hantar kat cikgu semua. Okey, bagus Fadli. Anas, setakat ni okey lagi Anas? Boleh faham ke Anas? Boleh. Okey. Lepas ni cikgu nak tengok cikgu nak buat satu contoh kalau kita punya masa dibagi dalam bulan. Dibagi dalam bulan. Macam mana nak selesaikan kalau dia simpan baru 3 bulan je, 4 bulan je, dia dapat ke? Ada. Cikgu akan tunjuk lepas ni. Okey, betul ke cikgu? Okey, Rauda Insyirah, bagus. Hantar kat cikgu semua. Cikgu bagi lagi 2 minit. Siapa yang ada soalan nak tanya, tanya je. Nanti cikgu jawab. Teka cikgu tu. Dah sampai tercall cikgu dah.
Okey. Dani, okey ke setakat ni Dani? Boleh faham ke 3A? Mana Dani? Dini. Okey, Irfan Syahrizat. Irfan setakat ni okey Boleh, ke cikgu. Irfan? Boleh faham ke Irfan? Boleh. Okey. Okey, cikgu cuba sebut nama saya. Kenapa? Cikgu baca je lah. Apa namanya ni? Tak bagi tahu nama macam mana cikgu nak sebut? Legend Galaxy. Saya nak ketandas cikgu cik. Cikgu ada ke soalan yang dia bagi berapa dia simpan dengan tahun tapi dia bagi berapa kadar faedah? Ada. Kita akan buat lepas ni Kita akan buat satu-satu lepas ni. Okey, jadi habis sudah soalan 3A. Cikgu dah habis bagi masa. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan 3A semua? Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi Boleh. ingat betul-betul formula ni I sama dengan PRT. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi ambil kertas teraya SPM, kamu cari ada tak formula ni. Okey, jadi 3A. Masing-masing boleh tengok. Puan Liza menyimpan sebanyak 15,000. Maksudnya P kita adalah sebanyak 15,000. Bank Akrab, kadar faedah dia, R dia adalah 3.5%. 3.5% ni maksudnya kita boleh tukar 3.5 per 100. Kalau kamu nak tukar kepada desimal, kamu buat 3.5 bahagi 100. Jadi dekat sini kamu akan dapat dalam desimal 0.035. Sekarang T kita apa? T kita adalah 4 tahun. Jadi kat sini kita selesaikan. I sama dengan PRT. P kita adalah 15,000. R kita adalah kosong. Silap cikgu terbuat koma pula. R kita 0.035. 0.035. T kita adalah 4. Jadi lepas kita tekan kalkulator, kita akan dapat dia meningkat sebanyak RM2,100. Jadi janganlah kamu ingat duit simpanan dia berkurang RM200,000. RM2,100. Ini dia meningkat. Dia dalam keadaan meningkat. Jadi bila dia meningkat, ni peningkatan dia. Jadi berapa nilai duit dia sekarang? Duit dia sekarang adalah 15,000 tambah dengan 2,100. Jadi dekat sini duit dia sekarang adalah RM17,100. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham 3A? Boleh. Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah boleh. Okey, bagus. Okey, soalan yang sama tapi dia bagi dalam keadaan bulan. Okey, cikgu akan tunjuk Okey, soalan yang sama Puan Liza ni dia simpan. Kita jawab soalan tadi, tapi sekarang dia bagi dalam keadaan bulan. Jadi masing-masing boleh tengok soalan B. Silap. Ini tahun juga. Okey, tak apalah. Cikgu bagi dia simpan dalam keadaan 5 bulan. Contohlah. Kita cakap 18 bulan lah 18 bulan. Okey, soalan B dia simpan sebanyak 18 bulan. Contoh, 18 bulan. Jadi sekarang ni kalau dia simpan sebanyak 18 bulan, yang berubah tu hanya pada T. Hanya pada T. Tahun dia berbeza. Jadi tahun dia berbeza, T dia 18 bulan. I sama dengan PRT. P dia adalah 15,000. Darab R dia 3.5, 0.035 darab T. Siapa buat 18 salah? Sebab apa? Sebab T mesti dalam keadaan tahun. Jadi bila dia dalam keadaan tahun, kamu kena tukarkan 18 bulan kepada tahun. Macam mana nak tukarkan dia? 18 bulan. 1 tahun ada berapa bulan semua? Cikgu nak tanya. 1 tahun ada berapa bulan? 12. Jadi T yang kamu kena masukkan adalah 18 per 12.
18 per 12. Kalau kamu bahagi 18 per 12, kamu akan dapat 1.5. Jadi kamu kena masukkan 1.5 dalam ni. Bukan 18. Kamu kena masukkan 1.5 tahun. Jadi nilai bagi T mesti dalam keadaan tahun. Jelas ke semua soalan tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. 15,000 darab 0.035 darab 1.5 kita akan dapat 787.50 sen. Jadi simpanan yang dia ada sekarang ni adalah sebanyak 15,000 tambah dengan 787.50 sen. Jadi selepas 18 bulan simpanan dia dalam bank tu jadi 15,787.50 sen. Boleh faham ke contoh yang cikgu tunjuk tu? Jelas? Jelas. Okey. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba buat. Kalau T dia, soalan yang seterusnya, soalan C 16 bulan. Cuba kamu selesaikan kalau T dia dalam keadaan 16 bulan. Cikgu. Ya. Mungkin dia punya kadar faedah kalau setahun kan 2,100. Tapi kenapa kalau sebulan 1.5 tahun dapat 787? Okey. Kadar faedah jangan sentuh. Sebab apa? Sebab kita dapat kita kira dalam keadaan tahun juga. Jadi maksudnya dia dapat separuh. Dia tak dapat 0.035. Sebab 0.035 hanya untuk 1 darab 0.035. Tapi kalau kita kira 0.5 kan, apa Irfan tanya kan, 0.5 sebenarnya kadar faedah dia untuk bahagian 0.5 adalah kita bahagi 2 dan maksudnya 0.035 0.035 darab 0.5. Kadar faedah untuk 0.5 adalah 0.0175. Dia tak sama. Faham Irfan? Faham. Cumanya dekat situ kita ringkaskan. Kita tak payah faham dalam tahun ni berapa faedah dia. Dalam tahun ni berapa faedah dia. Sebab itu dah ada dalam formula ni. Sebab itulah kita terus pakai formula sahaja. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit okey ke? Okey. Okey, bagus. Risau cikgu. Jadi bab ni adalah bab yang tak digemari lah. Tapi cikgu tetap ajar lah. Jadi cuba selesaikan. Bila 16 bulan. Okey, dah siap cikgu. Sebab dia minta interest. Jadi cikgu soalan Encik Syam tadi just berhenti sampai interest je. Cumanya cikgu just nak tunjuk ada berapa Encik Syam ada selepas 2 tahun ke 4 tahun ke. Tahu Aimi Arisa? Alhamdulillah. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan mula buat soalan yang seterusnya. Boleh ke semua? Ke nak masa lagi? Boleh. Okey. Cikgu akan Boleh. buat Okey, bagus. Boleh. Azan dah. Okey, jadi cikgu akan tunjuk kalau dia dalam keadaan 16 bulan. Dia ada beza 18 bulan dengan 16 bulan ni. Tengok betul-betul. Okey, jadi sekarang beza kita T. T kita 16 bulan, kita nak kena bagi T tu dalam keadaan tahun. Unit untuk T mesti tahun. Jadi 16 per 12. Jadi 16 bahagi 12. Kalau kamu tekan kalkulator, cuba masing-masing tekan kalkulator 16 bahagi 12 dapat berapa semua? 1.3333. Okey. Pandai. Kita dapat 1.33333. Banyak.
Jadi bila dia dalam keadaan dekat sini, kamu tukarkan kepada pecahan tak wajar. Kamu akan dapat 4/3. Dekat situasi dekat mana desimal dia, kamu dapat banyak macam ni, jangan pakai desimal. Kamu pakai pecahan. Sebab apa? Sebab 1.3 lain pecahan dia dengan 1.33. Jadi bila kamu dapat soalan macam ni, kamu kena pakai pecahan. Jangan pakai desimal. Bila boleh pakai desimal? Tengok kalau kita dapat 1.5. Dia boleh terjemahkan kepada bentuk yang sikit. Dia tak panjang sangat. Jadi dekat sini kita nak masukkan dalam formula. I sama dengan PRT. P kita adalah 15,000 darab dengan R. R kita 0.035 darab dengan T. T sila ambil 4/3. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Sebab kalau kamu pakai 1.3 je, kamu akan dapat nilai yang berbeza. Kamu akan dapat jawapan yang berbeza. Jadi dekat situ berlaku pengubahan data. Jadi kita nak data yang tepat. Jadi bila kita dapat 1.33333, kalau kita ambil 1.33 je, tak tepat. Sebab dia ada lagi nilai belakang tu. Jadi dekat sini, kita ambil pecahan. Jadi kita kira I dia, kita akan dapat I dia adalah sebanyak RM700. Itulah cara dia. Okey, betul ke kalau kita ambil 1.3 kita akan dapat lain? Betul? Cuba kamu buat warna merah ni. Ni jangan buat tau kalau cikgu cakap warna merah. 15,000 dapat 0.035 darab 1.3. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 682. Iya, kamu akan dapat RM682. Jadi berlaku, kamu jangan ingat RM700 sama dengan RM682. Ada perbezaan lebih kurang RM18 dekat situ. Jelas ke semua apa yang cikgu cuba sampaikan? Boleh faham? Boleh. Jangan pandai ubah data. Kalau bila pakai desimal, bila kita terus dapat dia dalam keadaan yang tepat. Kalau yang ni dia tak tepat. Cikgu betul je saya bundakan. Okey, kat sini cikgu dah tunjuk contoh 1.3. Perubahan ni patut jawapan RM700. Ini RM682. Dah lari berapa ringgit dekat situ. Jadi jangan buat kesilapan tu. RM18. Nak dekat RM20 ah. Okey, jadi dekat sini duit Tuan Liza selepas 16 bulan adalah kita tambah 700 tambah 15,000. Jadi duit dia adalah sebanyak selepas 16 bulan RM15,700. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi apa yang cikgu cuba sampaikan dekat sini, makin lama kita simpan, nilai duit tu makin banyak. Nilai yang nilai yang kita simpan tu bergantung kepada tahun juga. Tahun, contohlah nak simpan 5 tahun. Orang yang simpan 5 tahun, duit dia akan meningkat lagi banyak berbanding orang yang simpan 1 tahun. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas? Jelas. Jadi, okey, kalau kamu tengok kan, cikgu kaitkan dengan situasi sebenar. Situasi sebenar sekarang, bila orang ni dia simpan 15,000. Dia nampak rate ni lagi tinggi. Dia pergi pindah 15,000 pergi bank lain. Padahal dia dah simpan dah dekat situ. Rate dia dekat situ dah bla 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 bla. Cumanya kalau dia stick dekat situ, nilai dia lagi tinggi. Sebab apa? Dia kekal dekat situ selama lebih daripada setahun. Nilai dia lagi tinggi. Jadi nilai yang pulangan kamu dapat bergantung juga kepada tahun. Lagi lama kamu simpan, pulangan kamu dapat lagi banyak. Okey. Alright tak alright ni? Setakat ni boleh follow lagi ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita sentuh kepada rate pula. Lepas tu kita nak masuk kepada faedah nombor 2. Okey, kita sentuh kepada rate. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 4. Soalan 4. Cikgu akan buat satu soalan. Cikgu akan tunjukkan satu contoh.
dan kamu akan buat satu soalan. Okey, soalan dia adalah cikgu akan buat soalan B, kamu akan buat soalan C. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, Puan Lau menyimpan sebanyak 25,000 di sebuah bank. Kalau kamu perasan kan? Okey, berapakah jumlah simpanan? Maksudnya Puan Lau dia simpan 25,000. Maksudnya P kita dekat sini, kamu pakai data cikgu kan? Cikgu keluarkan data. P kita dekat sini adalah RM 25,000. Prinsipal kita. Berapakah jumlah simpanan Puan Lau selepas 3 tahun? Jadi T kita adalah 3 tahun. Jadi R sekarang, R ni bergantung kepada soalan B dengan C. Okey, masing-masing boleh tengok. Kenapa kalau R dia tak sentuh kepada nama bank? Jadi kamu tengok soalan tadi Puan Liza menyimpan, dia terus bagi tahu bank apa. Okey, Encik Syam pula. Encik Syam tadi dia terus bagi tahu dia bank apa. Sebab rate ni dia bergantung kepada bank. Ada bank bagi kat sini, bank yang A dia bagi 5.5, bank yang B dia bagi 6%. Beza ke? Okey, kita tengok kepada calculation untuk B. Cikgu buat B, kamu buat C. Okey, I sama dengan P, RT. P kita adalah 25,000, R kita 55%. Kalau 55% maksudnya dibaca dalam keadaan 5.5 per 100. Jadi 5.5 bahagi 100 adalah 0.055. Jadi darab 0.055 darab T kita 3 tahun. Jadi kita tekan kalkulator 25,000 darab 0.055 darab 3. Kita akan dapat RM RM4,125. Maksudnya duit dia meningkat sebanyak RM4,125. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila dia tanya jumlah simpanan, kamu kena tambahkan dengan berapa dia simpan. 25,000 tambah dengan 4,125. Jadi kita tekan kalkulator, duit dia simpan selepas 3 tahun melalui rate di bank B adalah RM RM29,125. Okey, jadi masing-masing jelas ke contoh dekat B cikgu tunjuk tu boleh faham? Boleh. Boleh. Bagus. Okey, sekarang cuba buat soalan C. Cuba buat soalan C. Ada nak tanya-tanya je tau Nak tanya-tanya je. Cikgu, kenapa jawapan saya dapat macam ni? Kejap cikgu tekan kalkulator Mata. Tekan Shift ABC. Bagi jawapan dalam okey, bagus. Hantar kat cikgu semua. Dah siap. Okey.
Hantar kat cikgu kan. Cikgu nak tengok. Soalan C jawapan dia 29,500. Ya betul. Jawapan dia 29,500. Soalan ni adalah soalan statement. Dia tak macam dekat A dengan B. Dekat bab 1 dengan bab 2. Kita kena faham dulu soalan ni. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, hantar je dekat cikgu. Cikgu nak mula dah buat soalan C sebab masa kita bergerak. Cikgu, dia ada 2 faedah. Nanti cikgu tunjuk. Cikgu tengah ajar 1 faedah sekarang ni. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan C. Boleh ke semua? Cikgu mula jawab soalan C. Boleh. Okey. Boleh. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan C. Nanti setiap latihan yang kamu buat, kamu kena compare kan. Kena salin nota-nota yang cikgu tulis. Okey, C 6%. Maksudnya perubahan dia, P dia, rate dia adalah sebanyak 6%. Jadi prinsipal dia sama. Kita ambil 25,000 darab dengan rate. Rate dia 6%. Ingat, 6/100. Maksudnya kita tekan kalkulator kita dapat 0.06. 0.06 darab T. T kita 3 tahun. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada 25,000 darab 0.06 darab dengan 3. Kita dapat RM 4,500. Jadi itulah nilai yang dia dapat. Jadi dekat sini nilai yang dia dapat. Duit simpanan dia berapa sekarang? 25,000 tambah 4,500. Duit dia yang ada dalam bank sekarang adalah 29,500. Itu dia. Jelas ke semua soalan B dengan soalan C? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi apa yang cikgu nak cuba sampaikan dekat sini? Apa yang cikgu nak cuba sampaikan dekat sini? Walaupun rate tu berbeza, dia adalah 0.5. Kamu nampak perubahan kenaikan dia adalah banyak. Kamu jangan ingat, oh, alah ambil je lah bank ni dekat dengan rumah, beza 0.5% je pun. Jangan. Sebab apa? Sebab walaupun beza 0.5, perbezaan peningkatan dekat soalan ni, kita cakap kat soalan ni dalam masa setahun, jumlah prinsipal yang sama, dia simpan benda yang sama, 4,500 tolak 4,125. Perbezaan 0.5% dekat situ membawa perubahan sebanyak RM375. Beza dia RM375. Cuba kamu bayangkan, kamu dapat RM1, kawan kamu dapat RM375. Banyak. Jangan ingat rate tu 0.5%, kamu boleh tutup mata je. Jadi bila kita nak simpan, tanya rate tu elok-elok. Buat kajian, tanya orang lain. Okey ke semua? Boleh faham? Alhamdulillah boleh. Alhamdulillah boleh. Bagus. Jadi ni tentang menyimpan. Ni tentang menyimpan. Okey, habis dah. Cikgu tutup tentang faedah mudah. Cikgu tutup tentang faedah mudah. Okey, cikgu teruskan kepada kita punya simpanan. Dalam simpanan kita, yang pertama kita ada faedah mudah. Faedah mudah. Dan yang kedua, kita ada faedah compound. Faedah compound. Apa beza faedah mudah dengan faedah compound? Okey, cikgu tunjuk ni. Senang je. Faedah mudah dan ada pro and cons. Faedah mudah dengan faedah compound, kalau faedah compound, interest dia lagi tinggi. Interest dia lagi tinggi. Nak dibandingkan dengan faedah mudah. Cikgu, kalau macam tu, ambil je lah faedah compound. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Kalau faedah mudah, kita boleh keluarkan duit ni bila-bila. Kita boleh keluarkan duit bila-bila. Maksudnya kalau tengah emergency. Kalau kamu tengah emergency. Contoh, ada berlaku sesuatu yang tak diingini. Contoh accident kan, nak repair motor. Kamu kena pakai duit. Jadi kamu kalau kat faedah mudah, kamu boleh main keluarkan je. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham?
Boleh. Okey. Tapi faedah compound tak boleh. Tak boleh keluarkan bila-bila. Tak boleh keluarkan bila-bila. Tak boleh main keluar. Dia ada syarat dia. Dia ada syarat. Jadi bila dia ada syarat, dia kena ikut syarat. Walaupun masa tu tengah accident, dekat faedah compound, kamu simpan duit kat faedah compound, kamu pergi keluarkan duit juga. Dekat situ, kamu akan kena sesuatu yang dipanggil penalti. Kamu boleh panggil kena penalti. Maksudnya duit kamu boleh jadi negatif, boleh jadi tolak. Sepatutnya kamu simpan 10,000, sepatutnya nilai yang kamu simpan lagi tambahlah. Dia boleh berkurang bawah 10,000. Kalau kamu langgar penalti tu. Ataupun interest rate dia kan tinggi kan. Sepatutnya kamu dapat tinggi, kamu dapat sikit je. Sebab kamu langgar kamu punya perjanjian pada dia punya syarat. Itu perbezaan antara faedah mudah dengan faedah compound. Faedah compound ni selalunya dekat mana? Dekat fix. Fix saving. Fix saving. Fix deposit. Fix deposit. Fix deposit. Fix deposit. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada faedah compound pula. Cikgu terang secara ringkas je ni. Okey, boleh faham ke perbezaan faedah mudah dengan faedah compound? Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada alamak, berbunyi suara cikgu. Okey, masih follow up ke semua? Nak dengar suara sikit, masih follow up ke? Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada faedah compound. Tengok betul-betul, tengok betul-betul. Faedah compound, kita pergi dekat dia punya formula. Formula dia dah berubah. Formula dia dah berubah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Dia pakai formula je. Tak tahu formula sekarang, kamu main-main, nanti kamu jumpalah SPM. Kamu tengok soalan terakhir SPM, kamu buka, cari formula ni, ada. Okey, jadi faedah compound dekat sini adalah MV. MV, apa maksud MV? MV adalah nilai simpanan. Nilai ni salin tau. Cikgu terang dulu apa benda ni. Nilai simpanan tambah interest. Ataupun faedah. Maksudnya bila kita pakai formula ni, kita terus dapat nilai simpanan dah ditambahkan dengan interest dia. Kalau I sama dengan PRT, kita just dapat dia punya faedah. Nak dapat dia punya jumlah simpanan, kita kena tambahkan simpanan tambah faedah. Jadi, kalau NV, kita terus dapat dia punya jumlah simpanan. Jelas ke semua? Untuk NV, boleh faham? Boleh. Okey, P. P itu adalah prinsipal. Prinsipal bermaksud nilai simpanan. Berapa dia simpan. Kemudian kita pergi kepada R. R macam tadi. R macam tadi. Iaitu rate yang ada dekat bank tu. Jadi sekarang kamu ada dua pilihan. Kalau bank tu tanya, encik nak simpan dekat mana? Faedah mudah ke faedah compound? Jadi kamu kena hati-hatilah. Kamu kena tengok. Kamu nak pakai tak 10,000 ni dalam masa terdekat? Contohlah. Okey, kamu nak pakai tak 10,000? Kamu ada 10,000 kan, nak simpan 10,000. 10,000 ni nak pakai tak dalam masa terdekat? Kalau nak pakai, kod jadi apa-apa, jangan simpan dekat faedah compound. Pergilah simpan dekat faedah mudah. Kalau 10,000 ni, kamu tak nak pakai untuk jangka masa yang lama. Simpanlah dekat faedah compound. Jangan simpan dekat faedah mudah. Kenapa? Sebab faedah compound, rate dia lagi tinggi. Dia punya rate dia lagi tinggi. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini? Okey, bagus. T tu dalam keadaan tahun. Berapa kamu nak simpan? Jadi T dengan R tu sama je. P, I sama dengan PRT. Sama je cikgu. Cumanya dekat sini N.
N tu adalah berapa kali dia di compound. N tu adalah kita panggil dia nilai compound. Nilai compound. Nilai compound ni maksudnya kita simpan duit 6 bulan tau. Kita simpan duit 6 bulan. Bila dalam masa 6 bulan ni, cukup 6 bulan dekat situ dia kira sebagai nilai kita tempoh matang. Tempoh matang. Lepas cukup tempoh matang, baru kamu dapat compound. Compound ni macam pertambahan duit. Jadi kalau dekat sini nilai compound kita 6 bulan, nilai compound kita 6 bulan. Jadi dalam masa setahun, berapa kali dia kena compound? 2 kali. Jadi nilai duit kita meningkat sebanyak 2 kali dekat situ. Jelas ke apa yang cikgu cuba sampaikan? Boleh faham? Boleh. Sebab itulah faedah compound lagi tinggi daripada nilai yang kita dapat kat faedah compound lagi tinggi daripada faedah mudah. Dia ada nilai compound. Kalau dia kata compound sebanyak 6 bulan, maksudnya berlaku kenaikan dekat kita punya simpanan dalam setahun sebanyak 2 kali. Kalau dia kata nilai compound tu 2 bulan, maksudnya dalam setahun ada 12 bulan. Jadi 12 bahagi 2, 6. Maksudnya ada berlaku 6 kali kenaikan pada kita punya simpanan. Jadi kita kena faham dulu. Dekat sini memang cikgu pakai formula. Tapi kamu kena tahulah apa tu formula tu. Alright tak alright? Cikgu nak dengar suara sikit. Alright tak alright ni sampai sini? Alright. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan pergi kepada soalan nombor 5. Encik Kumaresh. Okey, tengok Okey, tengok Dia memang banyak sikit membebel dekat sini. Sebab kalau cikgu tak bebel, kamu just ikut je. Bila orang suruh lari, kamu berlari straight je lah. Kalau ada batu pun kamu straight je. Kalau ada pokok pun kamu straight je. Jadi dekat sini, kenapa cikgu terang-terang ni? Lagi bagus kita belajar, kita tahu apa yang kita belajar. Kita tahu apa formula yang kita pakai. Apa yang ada dalam formula tu. Itu yang cikgu cuba sampaikan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 5. Jadi sekarang kita dekat faedah compound. Encik Kumaresh dia simpan sebanyak 10,000 simpanan. Maksudnya prinsipal kita dekat sini adalah RM10,000. Dengan kadar 5% setahun. Kena ingat semua, bila cikgu cakap setahun, 5% dekat sini kita akan dapat 0.05. Habis kat situ. Dan nilai compound N 4 bulan setiap tahun. 4 bulan setiap tahun. Itu adalah N dia. Itu adalah N dia. Jadi bila dia cakap 4 bulan, N ni kamu kena bagi juga dalam tahun. Jadi macam mana nak tukarkan dia kepada tahun? 4 bulan bahagi 12. Bila kita buat 4 bulan bahagi 12, kita akan dapat 0.33333. Jadi dekat sini, silap terbalik. Sorry. 12 bulan bahagi dengan 4 bulan. Maksudnya dekat sini kita akan dapat 3. Apa maksud 3 ni? Dalam setahun berlaku kenaikan sebanyak 3 kali. Kita di compound sebanyak 3 kali. Jelas ke semua? Boleh faham nilai N tu? Okey. Jadi sekarang kita tengok kepada soalan A. Kita tengok kepada soalan A. A kita sekarang adalah 4 tahun. A kita sekarang adalah 4 tahun. Maksudnya T kita adalah selama 4 tahun. Jadi tengok betul-betul. Okey, cikgu akan jawab soalan A dekat sini. Formula dia adalah MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N dalam kurungan N kuasa NT.
Okey, jadi kita masukkan nilai. Tengok ni cikgu selesaikan mana dulu. Okey, P kita 10,000, P kita 10,000, 1 tambah R. R kita 0.05. 0.05. N kita adalah 3. Nampak ni 3. Kita dah kira dah 3 tadi. Habis. Kemudian N kuasa N darab T. 3 darab T. 4. Habis kat situ. Okey. Jadi nak selesaikan mana dulu? Tengok betul-betul. Yang pertama kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Kamu tekan kalkulator elok-elok. 10,000 jangan kacau lagi. Jadi dekat sini kita tekan dalam kalkulator dulu. 1 tambah, ingat pecahan kalau nak masuk dalam kurungan sila buat ke bracket. Bahagi 3. Jadi dekat sini kita akan dapat nilai dia. Okey. Jadi bila kita dah dapat nilai dia dekat situ, kita kamu akan dapat nilai. Cuba masing-masing tekan kalkulator dengan cikgu. Okey, kita tekan kalkulator sama-sama yang warna biru. 1 tambah dalam kurungan 0.05/3. Dapat berapa semua? Okey, dapat berapa? 1/60. Okey, 1.016667. Jadi dekat situ cikgu nak kamu pakai pecahan 61/60. Sebab apa? Sebab bila kamu tekan, kamu dapat nombor panjang-panjang. Bila kamu tekan dapat nombor panjang-panjang, kita pakai pecahan. Hujah dia apa? Hujah dia macam yang cikgu tunjuk tadi. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Okey, bagus. Okey, 3 darab dengan 4 kita dapat 12. Habis dekat situ. Jadi, dekat sini kamu just tekan topi. Nanti kamu akan nampak dalam kalkulator kamu answer topi. Ataupun kamu nak buat macam ni, 61/60. Ingat, bila kamu nak buat 61/60 tu mesti letak kurungan. Kurungan 61/60 kuasa 12. Itu dia. Itu dia sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Lepas tu darabkan terus dengan 10,000. Darabkan terus dengan 10,000. Jadi lepas kita dah darab answer tadi, kita dah darab 10,000, dekat sini kita akan dapat RM 12,193.91. Kita ambil 2 titik perpuluhan. Kenapa ambil 2 titik perpuluhan? Ini adalah nilai sen. Ini nilai RM. Jadi jangan ambil 1 titik perpuluhan. Kalau bercakap pasal duit, ambil 2 titik perpuluhan. Kalau boleh bundar, bundarkan. Okey, sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Alhamdulillah, boleh. Boleh. Okey, kita cuba buat suatu soalan. Kita cuba berdasarkan soalan yang sama. Berdasarkan soalan yang sama, kita jawab soalan B. 8 tahun. Sekarang, kita tukar. Daripada soalan yang sama, cikgu nak kamu cuba jawab kalau T tu, dalam keadaan 8 tahun. Cuba selesaikan. Jadi yang pening dekat sini yang pertama adalah kamu kena keluarkan nilai dia. Dan yang kedua, kamu kena tekan kalkulator dengan betul. Jadi cuba jawab soalan B, T dia sama dengan 8 tahun. Maksudnya, kamu just tukar nilai T dia sahaja dekat sini. Tapi calculation semua sama je. Okey ke ni? Okey ke? Nak dengar suara sikit, okey ke? Aduh. Okey, bagus. Dia pun salah bro.
Esok cikgu ajar pelaburan pula Cikgu akan ajar kamu cara nak kira pelaburan. Hari ni simpanan. Jadi kena ingatlah simpanan ni dia dipecah pada dua bahagian je. Dia pecah kepada dua bahagian je. Faedah mudah dengan faedah compound. Dua ni je kamu kena ingat. Yang cikgu ajar hari ni ada dua je. Dalam simpanan ada faedah mudah, ada faedah compound. Cikgu ajar tak faedah mudah dengan faedah compound. Itu je. Okey, siapa ada masalah tekan kalkulator bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu. Okey, dia ada kalkulator yang mana boleh tekan terus tau. Kalau boleh tekan terus lagi bagus. Tengah buat ke? Nak dengar suara sikit tengah buat ke semua? Ya. Ya. Okey. Ya. Cuba buat. Dani, macam mana Dani? Beres tak Dani? Dani ada tak ke keluar tadi? Okey. Relax sikit. Dini macam ni Dini? Okey ke Dini? Okey cikgu. Susah ke yang ni? Senang. Senang, bagus. Ifah ada Ifah? Mana Ifah? Ada cikgu ada. Ada Ifah. Okey tak? Sampai sini boleh follow lagi tak? Boleh cikgu boleh. Okey, bagus. Macam mana nak, cikgu dapat soalan. Macam mana nak kira dalam kalkulator? Yang mana tu tak faham tu? Oh, nak kira dalam kalkulator. Okey, senang cerita bila kita nak kira dalam kalkulator kan. Untuk siapa-siapa yang pening kalkulator ni, bila kamu tekan, kamu akan dapat answer tau. Dia senang cerita ni, answer tu kamu pakai terus. Cikgu tunjuk dalam grup Telegram. Cikgu ambil gambar. Cikgu ambil gambar. Okay, untuk siapa-siapa yang pening, nak kira tak kalkulator, cikgu ambil video sekejap. Cikgu ambil video Nak 15 bahagi 15 ke 15 bahagi 12? 15 bahagi 15. Mana 15? Nak tanya contoh soalan 5C. Oh, 5C. Oh, nanti je. Okey, untuk siapa-siapa yang pening pakai kalkulator, cikgu bagi gambar. Cikgu buat soalan A. Okey, mula-mula. Okey, cikgu ambil video Cikgu ambil video Okey, cikgu ambil video. Bila kita tekan dalam kurungan 1 tambah mula-mula kita tekan 1 tambah dalam kurungan 0.05 per 3. Okey, ni kita dapat ni. Kemudian kita terus tekan kuasa. 3 darab 4 kita dapat 12. Kemudian kita terus darab. Kan kena darab 10,000. Terus darab 10,000. Jadi dekat sini kita akan dapat terus jawapan yang cikgu tunjuk. Okey, untuk siapa-siapa yang pening cara nak tekan kalkulator, cikgu send video. Masing-masing boleh tengok video cikgu send. Suara cikgu sengau sikit dalam ni. Okey. Buka Telegram. Masing-masing boleh buka Telegram. Kalau siapa-siapa pening nak tekan kalkulator, tengok macam yang cikgu tunjuk tu. Yang ni dapat mana cikgu? Itu dapat formula. Ni dapat dalam formula. 1 tambah R per N.
1 tu dalam formula Ya. Okey, cikgu dah send dah dekat grup Telegram cara nak tekan kalkulator. Siapa yang confused cara nak tekan kalkulator boleh tengok macam mana cikgu selesaikan tu. Okey, masing-masing dapat ke dalam grup Telegram masing-masing? Cuba buka. Dapat ke? Dapat Okey, tu cara dia nak tekan kalkulator. Sebab cikgu dapati masalah paling besar adalah cara tekan kalkulator. Kamu tekan salah kalkulator tu, kamu akan dapat nilai yang berbeza. Tu. Senang je cara tekan kalkulator dia sebenarnya. Senang je. Okey, cuba tengok video dalam Telegram tu. Jelas ke yang cikgu tunjuk tu? 28 saat je. Formula. Okey ke dalam video cikgu send dalam Telegram? Dapat tak tu? Dapat tak tu grup dalam Telegram? Dia tengah loading lagi. Dapat. Okey, bagus. Risau cikgu. Okey, untuk siapa-siapa yang pening nak tekan kalkulator dekat MV, ikut cara yang cikgu tekan tu. Jadi dia senang je. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok. Okey, bila nak masuk dalam formula, T ke, N ke, semua mesti ditukarkan kepada tahun. Jadi, kalau kita nak tukar kepada tahun, kita kena fahamlah macam mana kita nak tukar kepada tahun tu. Okey, jadi cikgu akan buat T. Soalan B, T tu sama dengan tahun dah. Jadi kita tak payah nak tukar apa-apa. Okey, untuk yang confused tentang MP sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N. Lepas tu N, T. Kuasa N, T. Itu adalah formula. Itu tak payah kacau. Jangan ubah formula. Jangan ubah formula. Okey, sekarang kita jawab soalan B. MV adalah sama dengan P. Prinsipal dia adalah RM10,000. Okey, dalam kurungan 1 tambah R. R dia dekat sini adalah 0.05 per dengan N. N kita dekat sini, cikgu dah tunjuk. N dia sama dengan 3. Jadi kita letak 3. Tutup kurungan kuasa NT. N kita 3. Jadi 3. T. T kita berapa dekat sini? T kita 8. Jadi kita letak 8 dekat situ. Jadi dekat sini kamu cuba tekan kalkulator yang macam cikgu ajar. Cikgu just selesaikan macam ni je. Cikgu just selesaikan 0.05 per 3. Cikgu just selesaikan 3 darab 8 dapat 24. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Cikgu nak dengar sikit. Dapat berapa semua untuk MV yang cikgu tunjuk tu? 1219. 90. Berapa? 12,193. Okey. Jadi 3 darab 8 24 kan? 3 darab 8 0.05 31 10,000. Dapat berapa ribu? Cikgu nak dengar sikit suara. 12,193. Okey, cuba masing-masing tulis dekat chat. Cuba masing-masing tulis dekat chat. Berapa jawapan yang kamu dapat? Cikgu nak tengok sikit. Okey, 14,869.15. Ya, itulah jawapan dia. Jawapan dia adalah 14,869.15. Siapa yang tak dapat, tengok balik rakaman yang cikgu hantar. Tengok balik rakaman yang cikgu hantar tentang cara nak tekan kalkulator. Bagus, ramai yang dapat. Jadi dekat sini kita akan dapat RM 14,869.15 sen. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Boleh.
Yang pentingnya dekat sini adalah cara nak tekan kalkulator. Cara nak tekan kalkulator cikgu dah tunjuk kat Telegram. Jadi buat betul-betul. Okey, habis dah dekat sini. Habis dah dekat sini. Kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Soalan C. Soalan C. Okey, masing-masing kita cuba buat soalan C. Berdasarkan formula dan soalan, cikgu nak kamu keluarkan daripada awal. Cikgu nak kamu keluarkan daripada awal apa data-data yang kena ada. Lepas tu cuba masing-masing buat soalan C. 15 bulan. Macam mana nak tukar kepada tahun? Ingat balik apa cikgu ajar tadi. Okey, kita cuba buat soalan C. Boleh semua masing-masing buat soalan C? Boleh. 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 Baik. Okey, cuba selesaikan. Kalau siapa-siapa ada masalah, bagi tahu cikgu. Cikgu cari jalan penyelesaian dia. Okey, siapa yang pening tekan kalkulator, rujuk yang cikgu hantar dalam grup tu. Lepas ni, kelas kita dah nak habis dah. Lagi 20 minit je. 15 minit yang terakhir, cikgu akan tunjukkan. Kalau kita pakai faedah mudah dengan faedah compound, mana satu better. Okey. Jadi, cuba masing-masing buat soalan C. Siapa ada masalah, bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu. Okey. Okey, bagus. Ramai dah dapat dah. Jangan masukkan 15 bulan. Siapa masuk 15 bulan salah. Afrina, okey ke Afrina setakat ni boleh follow up lagi ke? Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi semua. Okey, bagus. Zahin dah hantar kat cikgu. Bagus, bagus. Okey, hantar kat cikgu semua. Cikgu nak tengok sikit. Dapat tak dapat? Tak dapat, bagi tahu terus. Tak dapat, bagi tahu terus. Kenapa cikgu pakai kalkulator tu? Tu sebab ada kawan tanya. Bila ada orang tanya, cikgu terus buat. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi Tepat pukul 2.13 cikgu tunjuk jawapan dia.
Okey, Izdani. Bagus. Kecil dia. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita akan pergi kepada soalan nombor 5. Okey, jadi cikgu akan tunjuklah bagi siapa-siapa yang kurang jelas. Kena faham formula ni, kena faham. Ni formula tau. Ni formula. Jangan kamu tanya ni datang daripada mana. Okey. Jadi formula dia kalau kamu tak nampak ni cikgu luaskan. Okey, P. P tu apa? Principal. Principal tu adalah berapa banyak dia simpan. Jadi P dekat sini adalah RM10,000. Okey, kemudian R. R tu apa? R tu rate. Jadi rate kita adalah 5%. Jadi bila dia tukar kepada peratus, kita kena tukar kepada desimal. Sebab kita nak masuk calculation mesti dalam keadaan desimal perpuluhan. Dan di compound selama 4 bulan. And dia di compound selama 4 bulan. Jadi dalam setahun dia compound selama 4 bulan. Jadi kita nak tahu dalam 1 tahun. 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Jadi dekat sini 12 bulan bahagi dengan nilai dia compound iaitu 4 bulan. Jadi kita akan dapat 12 bahagi 4. Kita dapat N tu sama dengan 3. Okey, kemudian T. T tu adalah time, masa. Masa dia bagi dekat sini adalah 15 bulan. Jadi bila dia bagi 15 bulan, T kena dalam keadaan tahun. Jadi bila dia dalam keadaan tahun, kita nak tukarkan bulan jadi tahun, maksudnya kita kena buat 15 bahagi 12. 15 bahagi 12 kita dapat 1.25 tahun. Cikgu nak kamu faham dua benda antara nilai N dengan nilai T. Kalau nilai N, dia dicompoundkan dalam setahun. Jadi 12 duduk dekat atas. Kalau T tu, kita nak tukarkan unit. Jadi kita nak tukarkan unit, kita kena bahagi 12. Faham ke semua perbezaan tu N dengan T? Boleh faham? Faham. Boleh. Bagus. Jangan tertukar tu. Ini adalah tentang unit. Ini adalah tentang unit. Yang ini adalah tentang berapa kali nilai compound. Berapa kali nilai compound. Okey. Jadi dekat sini kita masukkan dalam formula. Formula kita MV, MV sama dengan P RM10,000. Lepas tu dalam kurungan 1 tambah R. R kita 0.05 per dengan N. N kita sekarang adalah 3. Masukkan 3. Tutup kurungan kuasa NT. N kita 3 tadi. T kita berapa sekarang? T kita 1.25. Jadi maksudnya dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat RM10,639.46 sen. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk ni? Okey. Okey, kalau esok pelaburan cikgu tak ajar kredit dan hutang ke? Okey, untuk kredit dengan hutang, dia punya calculation sikit je. Dia punya calculation sikit. Jadi kita akan pergi kepada pelaburan. Kita insya-Allah sempat masuk kredit dan hutang, jangan risau. Jangan risau. Cumanya cikgu kena asingkan simpanan dan pelaburan. Sebab ramai orang ingat simpanan tu pelaburan. Salah. Pelaburan kita pergi masukkan duit ke dalam sesuatu, maksudnya kita invest. Maksud invest ni, pelaburan ni senang cerita
kita macam berniaga lah, modal. Pelaburan tu contoh kita letak 10,000, dia naik. Dia naik jadi 15,000. Tapi dalam pelaburan, dia boleh jadi kita letak 10,000, dia boleh jadi turun. Dia boleh jadi 9,000. Jadi ramai pelajar dia confuse antara pelaburan dan simpanan. Simpanan ni dia naik, pelaburan dia ni naik. Tapi perbezaan dia, nilai pelaburan naik dia lagi tinggi daripada simpanan. Cuma pelaburan dia ada turun. Simpanan tak ada turun. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh faham ke yang cikgu cuba sampaikan tu? Boleh. Okey, bagus. Jadi cikgu kena asingkan dua tu. Cikgu kena asingkan dua tu sebab dia ada persamaan dekat situ. Kredit dengan hutang lain. Kredit ni adalah kredit cikgu akan ajar. Tapi dia tak ada kredit, dia tak ada persamaan dengan simpanan dan dia tak ada persamaan dengan pelaburan. Sebab kredit adalah kita pinjam duit. Kita pinjam duit. Contoh kamu nak beli kereta, duit tak cukup, kamu pinjam duit. Pelaburan dan simpanan adalah kita punya duit, kita bagi. Maksudnya simpanan, kita bagi duit kita simpan dalam bank. Kalau pelaburan, kita bagi duit kita untuk dilaburkan. Tapi kredit, kita ambil duit orang, kita pakai duit orang. Itu perbezaan dia. Itu nanti cikgu ajar. Okey, jadi sebagai penutup, cikgu ada masa lagi 10 minit. Cikgu nak terangkan dekat kamu tentang faedah kompaun dengan faedah mudah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok kat depan. Cikgu akan jawab soalan 6 ni lah. Okey, soalan 5 sempat salin ke? Cikgu nak tanya, soalan 5 tadi sempat salin ke yang cikgu tunjuk ni? Okey, baik. Jadi masing-masing boleh tengok di depan. Ini dah penjelasan yang terakhir. Penjelasan yang terakhir. Okey, dalam simpanan, cikgu buat rumusan untuk kelas kita hari ini. Cikgu dah terang dah. Simpan dia ada tradisional, dia ada moden. Dalam simpanan pula, dalam moden tu dia pecah kepada dua bahagian. Tradisional ni sampai bila-bila simpanan kita akan jadi menurun. Kenapa? Sebab ada inflasi makan duit. Okey, kemudian dalam kaedah moden, iaitu dalam kaedah bank, kita simpan dalam bank, kita ada dua pilihan. Satu faedah mudah. Satu lagi faedah compound. Okey, jadi dalam faedah mudah dengan faedah compound, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan comparekan faedah mudah dengan faedah compound dekat soalan nombor 6 ni. Okey, yang pertama sekali kita akan keluarkan dia punya data. Okey, yang data untuk nombor 6. Encik Ahmad menyimpan sebanyak 12,000. P sama dengan 12,000. Okey, habis. Akaun simpanan tetap. Okey, kadar faedah dia. R dia adalah sebanyak 6%. Maksudnya 0.06. Okey, jika Encik Ahmad menyimpan pada awal tahun, berapakah jumlah akaun simpanan tetap pada akhir tahun? Maksudnya T dekat situ adalah 1 tahun. Awal tahun sampai ke akhir tahun. Jadi T dekat situ adalah 1 tahun. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Bila kita buat T dia sama dengan 1 tahun, maksudnya tengok T dia dalam masa 1 tahun. Ni nilai compound nilai compound cikgu tak masuk lagi. Ni nilai compound. Okey, ni nanti dulu. Jadi dekat sini cikgu nak tunjuk daripada data ni kita boleh selesaikan faedah mudah. Faedah mudah I sama dengan PRT. Jadi P kita 12,000, R kita 0.06, T kita 1. Jadi kita tekan kalkulator. 12,000 darab dengan 0.06 darab 1. Kita akan dapat 720. Jadi nilai kalau dia simpan guna faedah mudah adalah yang dia akan dapat jumlah kalau dia simpan untuk faedah mudah, jumlah wang dia adalah 12,000
tambah 720 sama dengan 12,000 RM. Ni RM lah RM. RM12,720. Ini dalam keadaan faedah mudah. Okey, faedah mudah yang cikgu buat kat depan jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ini kalau cikgu Boleh. simpan dalam faedah mudah. Cikgu nak compare pula duit dengan data yang sama kalau cikgu buat dalam faedah compound. Jadi masing-masing boleh tengok. Kita pakai PRT juga. Cumanya dekat faedah compound, kita ada berapa kali dia di compound dalam masa setahun. Jadi N maksudnya dekat sini, dia di compound dalam keadaan 4 bulan sekali. Maksudnya setiap 4 bulan, duit dia naik sekali. Jadi kita kena tukar berapa kali dia compound. Jadi 12 bulan ada dalam setahun, bahagi dengan setiap 4 bulan duit dia di compound. Jadi 12 bahagi dengan 4, kita dapat 3. Jadi daripada nilai PRT, kita ada nilai tambahan iaitu N sama dengan 3. Okey, jadi dekat sini cikgu comparekan. Cikgu comparekan dengan nilai MV yang ini. Nilai MV ini. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. MV iaitu jumlah simpanan. Jumlah duit. Jumlah duit dekat sini adalah P kita sebanyak 12,000. Masukkan dalam calculation. Dalam kurungan 1 tambah R. R kita dekat sini 0.06. T. Silap. N. N kita 3. Jadi 3 dalam kurungan 1 ni NT. Okey, habis. Jadi masing-masing cikgu nak masing-masing cuba tekan kalkulator dekat depan ni. Dapat berapa semua? Cikgu nak tengok sikit. Dapat berapa? Cuba masing-masing tekan kalkulator. Lepas tu cikgu nak tulis dekat chat. Dapat berapa duit tu? Sebab kalau sebut nanti cikgu tak dengar. Cuba tekan. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Boleh ke tu tekan kalkulator tu? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, jadi kalau kita tekan kalkulator, cikgu nak baca sikit dapat berapa? Okey, dah ada kawan kamu dah tekan. Okey, 12,000. Okey, lagi 12,000 je, betul tak? 12,734 50 sen. Ya, pandai. Jadi dekat sini jumlah simpanan kita adalah 12,734 50 sen. Jadi kamu boleh comparekan. Ini adalah faedah compound. Cikgu buat rumusan. Ini adalah faedah compound. Jadi dalam faedah compound dekat sini, duit yang kita ada selepas setahun, Encik Ahmad ada adalah selepas tahun RM12,734.50. Manakala kalau dia pakai faedah mudah, duit dekat faedah mudah dia ada RM12,720. Jadi perbezaan antara faedah compound dengan faedah mudah adalah 34.5 tolak 20. Perbezaan antara dua-dua ni adalah kamu ambil jumlah faedah compound tolak dengan jumlah faedah mudah. Jadi kita dapat perbezaan sebanyak RM14.50. RM14.50 faedah compound lebih daripada faedah mudah. Ini baru 1 tahun. Kalau 2 tahun, nilai dia lagi banyak perbezaan dia. Kalau 5 tahun, nilai dia jurang dia lagi banyak. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Jelas. Boleh. Boleh cikgu, faham cikgu. Alhamdulillah. Okey, jadi kamu jangan pening-pening. Jadi jangan pening-pening. Dah salin ke ni semua ni? Ambil gambar. Ada yang tak print lagi. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak highlight lah. Faedah mudah dengan faedah compound, kita nak kena pilih mana? Cikgu pesan balik daripada awal. Okey. Orang ingat faedah mudah dengan faedah compound lagi tinggi. Okey, ya, faedah compound lagi tinggi. Tapi kalau duit tu kita nak guna dalam masa yang terdekat. Contoh,
kalau dekat soalan 6 ni, dia punya compound 4 bulan sekali. Maksudnya kamu tak boleh kacau duit tu selama 4 bulan. Okey. Jadi selama 4 bulan tak boleh kacau. Tapi bila dah dalam 4 bulan, sebelum nak sampai 4 bulan tu kamu ada berlaku yang benda tak diingini lah, nak menyebabkan kamu pakai duit tu. Jadi bila kamu kena pakai duit tu, kamu ada penalti. Jadi bila kita ada penalti, nilai yang kita dapat kadang-kadang boleh jadi lagi rendah yang sepatutnya yang kita boleh dapat. Sebab apa? Sebab kena tolak dengan penalti. Bukan penalti bola sepak tu, ni penalti denda. Penalti denda. Habis dekat situ. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Habis dah. Habis dah. Esok kita belajar tentang pelaburan. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera sikit. Cikgu nak tengok sikit. Dani, jelas ke Dani? Cikgu ajar hari ni, boleh faham? Boleh, cikgu jelas. Okey, bagus. Anas macam mana Anas? Okey ke Anas? Okey. Okey, bagus. Airin ada soalan tak nak tanya kat cikgu? Tak ada. Akil Hakimi ada soalan tak nak tanya kat cikgu? Tiada cikgu. Tiada. Dini ada nak tanya Dini? Jelas semuanya? Jelas. Okey, jadi nanti cikgu bagi latihan tambahan tu masing-masing boleh selesaikan. Boleh selesaikan. Irfan Darwish ada nak tanya ke soalan kat cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, untuk MV, siapa-siapa yang pening cara nak tekan kalkulator, cikgu ada send dah. Cara nak tekan kalkulator dekat Telegram. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Cikgu tunggu untuk siapa-siapa ada soalan nak tanya untuk kelas lepas. Okey, jadi sampai situ sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Baik. Sama-sama. InsyaAllah besok cikgu sini masuk kelas. Okey. Masuk.